Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah saya, Profesor Dr. Ahmad Hariza. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Nur Syafiqa binti Abdul Latif. Nombor matrik saya ialah 211267 dan juga tajuk ucapan saya adalah gelagat pengguna dalam pembelian semasa COVID-19. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan menerangkan latar belakang COVID-19. Pandemik merupakan musim merebaknya penyakit berjangkit atau merebaknya wabak virus. Pada beberapa tahun yang lepas telah munculnya wabak baharu iaitu COVID-19 yang disebabkan wabak ini wujud pada tahun 2019. Jadi wabak ini telah digelar sebagai COVID-19 atau lebih dikenali sebagai coronavirus oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Wabak ini pada mulanya dikesan di kawasan berhampiran bandar Wuhan iaitu wilayah Hubei, China, dan juga pada awal Disember 2019 telah merebaknya ke seluruh dunia termasuklah Malaysia. Jadi kes pertama wabak COVID-19 ini telah dikesan di Malaysia pada Januari 2020 daripada warga asing yang memasuki negara ini. Jadi pada Februari, kes tempatan Malaysia pertama telah dikenal pasti, dan juga pada akhir Februari terdapat peningkatan yang agak ketara dalam kes COVID-19 ini di Malaysia dan juga di negara. Jadi hal ini telah mengakibatkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun lebih dikenali sebagai PKP telah diumumkan pada 16 Mac. Jadi jumlah kes aktif ini memuncak pada bulan April dan juga perlahan menurun akibat daripada pelaksanaan PKP ini. Hal ini telah membawa kepada kelonggaran sekatan penutupan selama beberapa bulan akan datang, dan juga malangnya pada pertengahan September wabak kes COVID-19 di Sabah dan Kedah membawa kepada kebangkitan semula kes COVID-19 di seluruh negara. Jadi justru satu lagi penutupan ataupun walaupun dilakukan walaupun sedikit, 2 tahun mengalami pelaksanaan PKP ini telah membawa banyak cabaran kepada orang ramai dalam semua aspek kehidupan seseorang di seluruh dunia, termasuklah dari segi sosial, ekonomi dan juga kesihatan. Pengeluar dan juga bukan itu saja, pengeluar dan pengguna juga menghadapi kesukaran untuk menjual hasil mereka, manakala pengguna juga perlu berhati-hati dalam melakukan pembelian kerana melalui ketidakpastian pasaran dan juga kesan daripada COVID-19 ini. Oleh itu, saya akan memberi penerangan mengenai gelagat pembelian pengguna kesan daripada COVID-19 ini. Sebelum pandemik COVID-19 berlaku di Malaysia, harga bagi sekotak topeng muka boleh diterima oleh semua rakyat Malaysia. Jadi apabila permintaan terhadap topeng muka ini meningkat, jadi hal ini secara tidak langsung telah mengakibatkan harga penutup muka meningkat secara mendadak hasil daripada permintaan yang tinggi dan juga stok yang terhad. Oleh itu, pada 18 Ogos 2020, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna KPDNKK telah menetapkan harga maksimum terhadap topeng muka, iaitu terdapat 4 jenis topeng muka telah diwartakan sebagai barangan harga terkawal. Yang pertama adalah topeng muka satu lapisan, iaitu dengan harga maksimum yang ditetapkan adalah RM7 sekotak. Seterusnya topeng muka 2 lapisan dengan harga maksimum RM10 sekotak ataupun RM29. Selain itu topeng muka bagi 3 lapisan dengan harga maksimum RM50 sekotak ataupun RM1 seunit. Jadi akhir sekali adalah topeng muka N95 dengan harga maksimum topeng muka ini adalah RM6 seunit. Seterusnya adalah transaksi dalam talian meningkat. Penyeluruhan wabak COVID-19 telah memberikan pelbagai impak yang besar kepada sektor ekonomi negara, terutamanya semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilaksanakan akibat daripada peningkatan kes tempatan yang agak membimbangkan. Oleh itu, berikutan pelaksanaan PKP ini secara tidak langsung telah memberi impak yang kepada masyarakat dalam meneruskan aktiviti harian mereka akibat daripada pelaksanaan PKP ini.
Justru hal ini telah memberikan cabaran yang besar kepada semua pihak, terutamanya kepada penjual dan pembeli itu sendiri dalam memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Oleh itu, dalam mengatasi cabaran ini, masyarakat telah beralih ke alternatif yang lain seperti menggunakan transaksi dalam talian untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Jadi pemilihan transaksi dalam talian ini menjadi pilihan penjual dan pembeli kerana banyak manfaat yang akan diperoleh, seperti aktiviti jual beli akan lebih mudah dan juga selamat kerana melalui transaksi dalam talian ini dapat mengurangkan sentuhan dan keperluan untuk berkunjung ke premis secara fizikal. Selarasnya dengan matlamat kerajaan dalam mengekang wabak COVID-19 ini daripada terus berleluasa. Hal ini dibuktikan melalui statistik yang dikeluarkan oleh KPDNTK, iaitu sejak 1 Januari 2021 hingga 31 Ogos sebanyak 109,534 peniaga dalam talian telah didaftarkan dan terdapat 1,611 syarikat telah menjalankan perniagaan dalam talian. Hal ini telah mencatatkan peningkatan sebanyak 71.2% berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa transaksi dalam talian ini menjadi pilihan penjual dan juga pembeli sendiri, terutamanya dalam tempoh PKP ini. Seterusnya, menurut statistik yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM), berlakunya peningkatan jumlah urus niaga perbankan dalam talian iaitu sebanyak 49%, iaitu pada tahun 2020 iaitu 2.5 bilion transaksi telah berlaku berbanding pada tahun 2019 itu hanya 1.7 bilion. Manakala transaksi e-dompet telah meningkat sebanyak 131%, iaitu pada tahun 2019 adalah sebanyak 0.3 bilion berbanding tahun 2020 iaitu sebanyak mencatatkan 0.6 bilion transaksi telah berlaku. Jelaslah di sini bahawa kesan PKP ini telah memberi impak yang sangat besar kepada peniaga dan juga pengguna itu sendiri dalam menguruskan urusan kehidupan mereka. Oleh itu, hal ini secara tidak langsung telah menyebabkan mereka telah beralih ke sistem pendijitalan untuk memenuhi keperluan dan juga kehendak mereka. Seterusnya adalah peningkatan penggunaan aplikasi MySejahtera kepada pengguna berkaitan penularan coronavirus ini. Kerajaan telah mewujudkan pelbagai langkah pencegahan bagi mengawal penularan virus ini daripada terus berluasa. Antara salah satu langkah yang diwujudkan ialah melalui aplikasi MySejahtera. Aplikasi MySejahtera ini membantu pengguna melakukan penilaian kesihatan diri, iaitu dengan mengemas-kini status kesihatan serta membantu Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam memberi rawatan yang segera. Jadi aplikasi ini dimiliki oleh Kerajaan Malaysia dan ditadbir oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang dibantu oleh Majlis Kesihatan Negara (MKN). Majlis Keselamatan Negara (MKN). MySejahtera Trace berfungsi dengan mengesan sekiranya pengguna mempunyai kontak rapat dengan pengguna yang lain yang dijangkiti COVID-19. Seseorang yang disahkan positif akan diberikan notifikasi dalam aplikasi untuk menyebarkan status kesihatan kepada kontak rapat. Menurut KKM, aplikasi pintar MySejahtera telah berjaya mengesan sebanyak 9,167 kes positif di Malaysia. Hal ini dapat kita saksikan bahawa penularan COVID-19 telah mengubah corak kehidupan pengguna semasa mengunjungi sesebuah premis kerana perlu melakukan penilaian diri terlebih dahulu dengan mengimbas suhu dan juga mengimbas MySejahtera dahulu sebelum memasuki sesebuah premis perniagaan. Selain itu, ekoran daripada PKP ini dapat kita saksikan bahawa terdapat beberapa peniaga sama ada syarikat besar ataupun kecil-kecilan telah mengambil langkah untuk menggulung tikar kerana tidak mampu untuk meneruskan menanggung kerugian. Oleh itu, hal ini secara tidak langsung telah menyebabkan berlakunya peningkatan
pengangguran di Malaysia dan secara tidak langsung telah berlakunya peningkatan golongan B40 di Malaysia ketika pandemik COVID-19 ini berlaku. Kurang daripada ramai pekerja yang terpaksa diberhentikan atau mengalami pemotongan gaji. Jadi keadaan ini menyebabkan golongan daripada B40 mengalami kesukaran untuk meneruskan kehidupan walaupun telah mendapat bantuan kerajaan seperti bejana dan juga pembekal surplus. Namun begitu, kadar kemiskinan tetap meningkat di Malaysia. Oleh itu, disebabkan oleh masalah ini, sudah pastinya golongan ini mempunyai masalah kewangan. Dan hal ini secara tidak langsung mempengaruhi corak pembelian mereka di pasaran. Oleh itu, jelas di sini bahawa isu pengangguran dan juga peningkatan golongan B40 ini ketika pandemik telah menyebabkan corak pembelian pengguna berubah dengan sentiasa untuk berhati-hati dalam melakukan pembelian kerana berlakunya ketidakpastian ekonomi dan juga pasaran. Hal ini secara tidak langsung menjejaskan pendapatan dan juga ekonomi masyarakat dan negara. Kesimpulannya, jelaslah di sini bahawa COVID-19 telah memberikan banyak impak yang sangat besar kepada ekonomi sesebuah negara. Ukuran daripada ketidakpastian ekonomi dan juga pasaran. Hal ini telah menjejaskan kehidupan masyarakat untuk meneruskan kehidupan mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.